Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan bentangkan sebuah kajian kolokium peringkat pendidikan kolokium pendidikan peringkat kebangsaan 2020 dari Pejabat Daerah Miri. Jadi saya selaku pembentang yang pertama iaitu Zulhusni bin Ishaq, yang kedua ialah Cikgu Jekulina. Okay. Kami berdua adalah daripada Sekolah Kebangsaan Saint Colomba. Jadi kajian yang kami laksanakan ini adalah bertumpu kepada pelajar Sekolah Kebangsaan Saint Colomba. Jadi tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah meningkatkan tahap penguasaan dan pemahaman murid terhadap surah Al-Ikhlas melalui kaedah stimulasi. Aspek kajian. Kajian ini merupakan satu kaji selidik untuk mengenal pasti keberkesanan penggunaan kaedah simulasi dalam meningkatkan kefahaman murid terhadap surah Al-Ikhlas. Populasi kajian adalah 28 orang murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Saint Colomba yang beragama Islam. Pembentang telah menyatakan bahawa kajian yang dijalankan bertujuan untuk menarik minat murid dalam mempelajari dan menghayati subjek pendidikan Islam terutamanya surah Al-Ikhlas. Selain itu, pembentang juga berharap murid dapat menzahirkan kefahaman mereka dengan menerangkan kembali surah Al-Ikhlas berdasarkan kaedah simulasi. Metodologi kajian yang digunakan adalah menggunakan kaedah kualitatif. Pengumpulan data dibuat dalam 3 cara iaitu pemerhatian, temu bual tidak berstruktur dan kaedah pra serta pos kajian. Hasil dapatan kajian dianalisis dengan teliti bagi memastikan kajian yang dijalankan adalah berkualiti. Tinjauan awal mendapati murid tidak dapat memahami surah Al-Ikhlas dengan baik walaupun telah menghafal silibus tersebut. Selepas pelaksanaan kajian melalui kaedah simulasi, didapati bahawa murid dapat memahami surah Al-Ikhlas dengan baik dan mampu menjawab semua soalan yang diberikan oleh guru. Dapatan kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan kepada para guru Sekolah Kebangsaan Saint Colomba yang inginkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih terisi dengan keseronokan dan lebih berfokuskan kepada bentuk pengajaran yang menarik. Objektif kajian kami yang pertama, memfokuskan kepada masalah kefahaman murid terhadap surah Al-Ikhlas. Yang kedua, membantu mengubah pengajaran guru ke arah pendekatan yang lebih baik dalam meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran pendidikan Islam. Yang ketiga, meningkatkan minat murid dalam surah Al-Ikhlas. Kumpulan sasaran kami. Baiklah, kami telah memilih 30 orang murid tahun 4 sebagai sampel kajian. Murid-murid ini adalah dari kumpulan pelajar beragama Islam dari 4 buah kelas di Sekolah Kebangsaan Saint Colomba Miri. Tempoh kajian bagi pelaksanaan adalah selama 2 minggu. Sebanyak 5 pertemuan telah dijalankan dan setiap perjumpaan diperuntukkan selama 1 jam sama ada semasa sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun tidak. Baiklah, seterusnya pelaksanaan kajian. Seperti yang kita tahu bahawa setiap kajian terdapat pelaksanaannya sendiri mengikut kesesuaian kajian tersebut. Jadi pada kajian ini kami telah menitik beratkan beberapa pelaksanaan bagi kajian ini dan yang berkaitan dengan mengaplikasikan kaedah simulasi kepada murid tahun 4 bagi memahami surah Al-Ikhlas khusus kepada murid di Sekolah Kebangsaan Saint Colomba Miri. Berikut adalah maklumat lanjut berkenaan kajian kami pada kali ini. Pelaksanaan tindakan dan pemerhatian atau penilaian. Langkah pertama, kami menguji kefahaman murid di dalam kelas dengan bertanyakan apakah intisari utama yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Didapati hanya sebilangan murid yang kecil sahaja yang mengetahui akan perkara tersebut seperti mana kami sebutkannya di ruang analisis kajian. Langkah yang kedua adalah dengan cara mereka menjawab soalan ujian pra, iaitu untuk menilai setiap murid adakah mereka mengetahui maklumat asas berkenaan surah Al-Ikhlas. Soalan ujian pra yang kami laksanakan ada di bahagian lampiran kajian. Langkah ketiga adalah dengan cara mengajar kepada murid semula berkenaan surah Al-Ikhlas ini dengan mengaplikasikan kaedah simulasi, iaitu dengan cara menggunakan beberapa perkara.
Yang pertama sekali kita gunakan tanah liat. Tanah liat yang berwarna coklat dan juga berwarna hijau. Bertujuan untuk membentuk ianya kepada bentuk sebuah pokok yang bercabang rantingnya. Jadi tanah liat yang berwarna coklat itu kita gunakan untuk membuat batang pokok ataupun ranting dan juga rantingnya. Dan juga tanah liat yang berwarna hijau itu kita gunakan untuk membuat daun ataupun bahagian atas pokok tersebut. Ini adalah simbolik bagi menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Dialah yang Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi hidayah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun Allah itu memiliki sifat yang banyak, akan tetapi sifat itu merujuk kepada satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menafikan bahawa adanya Tuhan kedua, ketiga bagi umat manusia di muka bumi ini. Jadi nota kaki di sini, tanah liat ini boleh disediakan oleh guru melalui peruntukan panitia tahunan, ataupun boleh juga kita minta murid sendiri bawa daripada rumah, sebab kita tahu bahawa tanah liat ini mudah untuk dicari di semua kedai berhampiran. Okay. Seterusnya kita sediakan gambar haiwan. Gambar haiwan ni kita boleh letak contoh haiwan-haiwan, kucing, ataupun arnab, ataupun kuda ke dan sebagainya. Ia adalah bertujuan untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak sama dengan makhluk yang diciptakan. Semua haiwan ini yang ada pada gambar tersebut adalah memiliki anak dan ia melahirkan anak yang ramai. Ia beza dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan oleh sesiapa sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki anak, isteri, bapa maupun emak seperti kita manusia dan semua haiwan yang ada pada gambar tersebut. Jadi daripada gambar-gambar tersebut mereka lihat dan kita menerangkan kepada mereka bahawa di sana arnab dulunya dia dilahirkan oleh emak arnab dan sekarang dia melahirkan anak yang ramai. Itu menunjukkan dia adalah makhluk yang memerlukan yang beranak dan diperanakkan. Contoh haiwan-haiwan yang lain seperti itu juga. Tetapi ia berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tidak beranak dan tidak diperanakkan oleh sesiapa sahaja. Okay, seterusnya, disediakan gambar bulan, matahari dan tumbuhan. Ia adalah bertujuan menunjukkan bahawa semua itu tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada kehidupan manusia seperti di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahawa beliau melihat bahawa kaumnya menyembah patung, bulan, bintang dan matahari yang mana mereka tidak sekali dapat memberi manfaat dan mudarat kepada kita dan seluruh alam. Baiklah, langkah keempat adalah dengan bertanyakan semula kepada murid daripada persoalan yang kita timbulkan di dalam kelas untuk melihat pemahaman dan ingatan mereka terhadap intisari yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Al-Ikhlas. Jadi apabila selesai semua, kita dah ajar ataupun kita dah terangkan kepada pelajar dengan tanah liat, dengan gambar-gambar yang dah ada. Jadi seterusnya yang langkah yang keempat adalah kita bertanyakan mereka semula, adakah mereka faham apa yang kita terangkan dan adakah mereka ingat apa yang kita terangkan. Seterusnya langkah kelima adalah dengan memberi ujian pos. Ujian pos bertulis kepada semua murid yang terlibat untuk menilai setiap murid adakah mereka mengetahui maklumat-maklumat asas berkenaan surah Al-Ikhlas. Soalan ujian pos yang kami laksanakan ada di bahagian lampiran kajian. Baiklah, seterusnya refleksi kajian. Di antara sebab ketidakfahaman dan ketidakminatan murid itu terhadap surah Al-Ikhlas yang boleh dilihat daripada kajian ini adalah yang pertama, cara dan pendekatan para guru untuk mengajar murid di sekolah kenalah berbagai, menarik dan berbeza lah. Jadi sebelum ni kalau kita just cuma bersyarah di hadapan dan murid di belakang itu sangatlah tidak sesuai bagi terutama di sekolah rendah. Jadi kaedah simulasi ini kami bawakan untuk menjadi salah satu kaedah yang guru-guru boleh guna pakai untuk kita mengajarkan anak-anak terutamanya di sekolah rendah. Baiklah, yang kedua, mengetahui perkembangan zaman murid sekarang. Okay, seperti yang kita tahu, murid-murid sekarang ni generasi mereka
mereka sangat berbeza dengan generasi dulu yang mana mereka sukakan gadget, sukakan benda-benda fizikal yang di hadapan mereka untuk mereka buat sesuatu perkara yang mereka nampak practicality-nya dalam pada waktu itu. Jadi kaedah simulasi ini kita bawakan tanah liat, kita bawakan gambar-gambar tersebut, mereka sendiri yang buat pokok tersebut dan mereka memahami apakah intisari utama di dalam surah Al-Ikhlas tersebut. Yang ketiga, ini yang kita kena hindarilah, kita perlu menghindar kaedah marah, pelajar, murotan, menengking murid di dalam kelas kerana benda ni akan menjauhkan murid kepada subjek tersebut ataupun pengajaran guru tersebut. Jadi kaedah simulasi ini dapat moga-moga dapat menggantikan kaedah-kaedah yang mana apabila pelajar tersebut tidak memahami dan kita terus marah dan kita datangkan satu solusi baru ataupun kaedah baru, kaedah simulasi yang mana kita boleh aplikasikan kepada bukan hanya surah memahami surah Al-Ikhlas pada subjek ataupun mata pelajaran pendidikan Islam sahaja, akan tetapi boleh digunakan pada semua mata pelajaran ataupun semua subtopik dalam mata pelajaran tersebut. Baiklah, seterusnya cadangan untuk kajian. Kami mencadangkan supaya kaedah seperti ini yang seperti saya sebutkan tadi dapat dipraktikkan oleh semua guru di sekolah di Malaysia. Kerana kaedah seperti ini dapat meningkatkan lagi minat murid terhadap mata pelajaran di sekolah. Kita tak dengar lagi lah murid tak minat sesuatu mata pelajaran tersebut kerana kaedah yang digunakan oleh guru itu tidak menarik. Ia juga secara tidak langsung akan dapat meningkatkan prestasi murid, guru dan sekolah secara umum. Baiklah, di situ sahaja pembincangan saya pada hari ini. Moga apa yang kita bincangkan atau apa yang kami kaji sedikit ini boleh membantu guru-guru untuk memperbaharui kaedah mengajar dan moga-moga kita dapat ambil sedikit sebanyak manfaat daripada kajian ini. Dan saya berterima kasih kepada yang mendengar dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.